tu, bunyi wahyu ke ataupun bunyi malaikat ke ataupun bunyi apa sebenarnya, macam bunyi loceng tu ataupun suasana dia ke macam bunyi loceng ke. Sekarang kita pergi kepada tajuk cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebelum menerima wahyu, Rasulullah disebut sebagai bertahannuth, beribadat di dalam Gua Hira. Jadi dia tak dapat wahyu lagi. Apa yang dia buat dalam tu? Dia beribadat macam mana? Berkhalwat macam mana? Berta'abbud. Tahannath ni kalau kita tengok tafsiran dia tu adalah yata'abbad, berta'abbud, beribadah. Para ulama berbeza pendapat tentang cara ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi. Yang paling rajih ataupun yang paling kuat antaranya adalah dengan mengikut saki baki syariat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita pun tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dia diutuskan ataupun dihantar, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan anak dia di Mekah, di saki baki ajaran Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan kepada penduduk-penduduk pada masa itu sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi. Berpandukan kepada beberapa hadis yang diketahui bahawa salat juga sudah dikerjakan oleh penduduk Mekah sebelum zaman kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu dah ada dah ibadat yang namanya salat. Jadi salat pun dah ada. Dengan cara apa salat tu? Salat tu dengan cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ataupun saki baki ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuk salat mereka praktikan mengikut cara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi salat dah ada, syariat salat dah ada dan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, iaitu pada waktu pagi sekali dan juga petang sekali. Salat seperti yang diamalkan sekarang hanya wujud setelah Nabi SAW diangkat menjadi yang kita amalkan sekarang ni cuma wujud selepas Nabi SAW diangkat kepada peristiwa Mi'raj, Nabi ke langit. Ni peristiwa Mi'raj tu kita tahulah ada syariat waktu salat. Jadi salat dah ada, cuma waktu salat diterangkan di dalam Mi'raj ketika Nabi SAW naik ke langit. Barulah jadi 5. Kalau tak sebelum tu syariat Nabi Ibrahim AS 2. Selain daripada salat, saki baki syariat Nabi Ibrahim AS seperti haji, tawaf, khalwat ataupun menyendiri di tempat yang sunyi dan juga lain-lain masih diamalkan dan diketahui oleh ramai penduduk Mekah. Maksudnya bukanlah cara ni direka-reka tiba-tiba mengaku kata ini Nabi Ibrahim macam tak. Diketahui umum ataupun diketahui ramai oleh penduduk Mekah. Namun banyak daripada telah pun diselewengkan. Dalam usaha mencari saki baki ajaran Nabi Ibrahim AS yang tulen, Nabi SAW diberikan ilham, kemampuan dan kebijaksanaan menyaring dan memilih di antara ajaran-ajaran yang sudah diseleweng dan masih belum terusik dan ditegur tambah. Jadi Nabi diberikan ilham untuk menyaring ataupun menapis mana ajaran yang betul ataupun ajaran yang telah diselewengkan. Lihat perbincangan 2 tajuk ni atas dalam Fathul Bari, Kawakibud Darari, Minhatul Bari, Kashful Bari, Nashrul Bari, Tuhfatul Qari. Ini semua antara buku-buku huraian Sahih Al-Bukhari. Okey, dah. Okey, dalam hadis ada sebut zawatil adad ataupun al-lawali zawatil adad. Maksudnya beberapa malam. Beberapa malam terjemahan kepada zawatil adad ataupun al-layali zawatil adad. Tapi dia boleh membawa 2 maksud, iaitu banyak dan sedikit. Sebab orang Arab bila dia kata pada malam yang ada beberapa bilangannya. Jadi beberapa bilangan ni orang Arab dia boleh jadi maksudkan beberapa bilangan tu banyak, boleh jadi maksud beberapa tu sikit. Kalau kita dalam bahasa Malaysia pun kadang-kadang kita guna juga. Kita kata adalah beberapa orang yang datang. Boleh jadi maksud beberapa orang tu banyak, boleh jadi maksud beberapa orang tu sedikit. Jadi kedua-dua maksud tersebut membawa pengertian dan pentafsiran yang berbeza seperti berikut. Yang pertama, jika dipakai dengan maksud banyak berdasarkan tafsiran setengah ulama seperti Al-Kirmani, Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah ni ada ringkasan terkenal Sahih Al-Bukhari iaitu Ibnu Abi Jamrah. Ia membawa pengertian bahawa sesiapa yang inginkan sesuatu kebaikan melalui ibadat atau pertapaannya, ia haruslah bersedia mengambil masa yang banyak atau lama. Itu yang pertama. Kalau kita terjemahkan kepada banyak. Muka surat 90. Dah habis dah muka surat 90, pergi kepada muka surat 91. Jika dipakai dengan maksud sedikit atau hanya beberapa malam sahaja, ia membawa pengertian bahawa tempoh yang dilalui Nabi SAW di sepanjang pertapaan hanya sebentar sahaja jika disebahkan kepada hasil atau nilai wahyu yang diperolehi Nabi SAW. Maksud sedikit di sini, sedikit kalau nisbah lah, nisbah kepada tempoh Nabi SAW dapat wahyu ataupun tempoh Nabi SAW dah jadi Nabi tu lama lah kan.
Perumpamaan ini dapat dilihat pada keterangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menggambarkan tempoh bilangan hari-hari puasa Ramadan sebagai beberapa hari saja. Jadi kalau kita baca ayat puasa pun akan sebut ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, kalau dalam bahasa Arab nampak macam sikit lah, beberapa hari. Allah kata puasa yang diwajibkan tu beberapa hari tertentu saja. Jadi maksud dia apa? Puasa ni sehari dua je, tiga empat hari je, bukan sebulan, satu bulan Ramadan. Tapi nak dibandingkan ataupun dinisbahkan kepada setahun, sikit lah. 30 hari ataupun 29 hari itu sikit lah dibandingkan dengan 360 hari. Itu maksud ayyaman ma'dudat, ataupun beberapa hari saja. At-Tibi, salah seorang ulama hadis, berpendapat sedemikian. Ini tengoklah Al-Kawakib Ad-Darari dan juga Syarh At-Tibi. Okey, habis. Jadi pergi kepada tajuk, iaitu berapa lama sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuth di Gua Hira. Kita sebut tahannuth sebab apa? Sebab dalam lafaz hadis sebut macam tu. Oleh kerana tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannuth di Gua Hira tidak tetap, kadang-kadang lama, kadang-kadang pula beberapa hari saja. Sayyidatina Aisyah menyebutkan al-layali zawatil adad. Jika diterima pendapat golongan yang mengatakan ia berarti lama atau banyak, namun ia tetap sedikit pada hasilnya. Begitu juga dengan hasil-hasil kajian para pencedekiawan dalam pelbagai bidang. Walaupun sesebuah teori, gagasan, ciptaan, karya, penemuan sebagainya mengambil tempoh waktu yang panjang, tapi kalau dilihat kepada nilai, kegunaan dan penghargaan masyarakat terhadapnya yang berpanjangan, tempoh waktu yang diambil berdasarkan untuk menghasilkan dan menjayakan sesuatunya adalah sekejap saja. Jadi kalau kita nisbahkan, ini nampak sikit lah. Berdasarkan satu riwayat yang sahih, Nabi SAW bertahannuth atau bertahannuf. Dia ada dua riwayat. Ada yang fa di belakang, ada yang sin di belakang. Bertahannuf di dalam Gua Hira ketikanya sampai sebulan lamanya. Ada masa sampai sebulan Rasulullah duduk di Gua Hira. Nabi SAW bersabda, Jawartu bihira'i syahran. Aku pernah berada di Gua Hira untuk beribadat dan juga bertafakur selama sebulan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, semua ni lah. Mengikut hadis sahih ini, selepas mendapat wahyu pertama, Nabi SAW masih lagi bertahannuth di Gua Hira. Maksudnya, selepas wahyu pertama, peristiwa Iqra' tu, Rasulullah masih lagi pergi balik kepada Gua Hira. Kalau ikut hadis sahih. Sehinggalah dia dapat wahyu seterusnya, iaitu wahyu kedua, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ayat Al-Quran dari surah Al-Muddathir ini bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu, maka hendaklah kamu bersihkan, dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Okey, habis huraian kat sini. Sekarang kita pergi kepada sambungan lafaz hadis. Jadi Rasulullah SAW bila dia balik ataupun anak isteri dia, jumpa dengan anak isteri dia, di samping berbekal untuk tujuan yang sama, kemudian baginda SAW kembali kepada Khadijah dan berbekal seperti sebelumnya. Maksudnya Rasulullah bila dah lama duduk di Gua Hira tu ataupun dah bertahannuth di Gua Hira tu, dia akan balik untuk tambah bekalan untuk beberapa malam sehingga datang kebenaran kepadanya ketika di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, Iqra'. Jadi ini cerita dalam hadis itulah. Nabi SAW sama dengan dia nanti kemudian kita baca. Yang ke-37, apa sikit huraian ni, fitrah Islam pada Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi Nabi. Jadi walaupun Nabi SAW belum dilantik menjadi Nabi lagi, tapi fitrah Islam yang berada dalam jiwa Rasulullah SAW semakin terserlah. Meskipun sebelum baginda diangkat menjadi seorang Nabi, sebagai seorang suami dan bapa, Nabi SAW tidak pernah lupa akan tanggungjawab dia terhadap keluarga, jauh sekali memutuskan hubungan dengan naluri kemanusiaan. Jadi, fitrah Islam ni berbeza dengan agama-agama lain. Fitrah Islam ni sesuai dengan fitrah manusia, iaitu yang pertama, dia akan ada perasaan rindu. Yang kedua, dia ada perasaan tanggungjawab. Jadi dalam Islam pun ada tanggungjawab, fitrah manusia pun ada perasaan tanggungjawab. Yang ketiga, ada naluri kemanusiaan. Iaitu fitrah manusia ni, dia mesti ada naluri kemanusiaan. Makan, minum, berada bersama dengan isteri, itu semua tu fitrah kemanusiaan. Pandangan dan prinsip hidup Nabi SAW tidak pernah tersasar dari fitrah. Jadi walaupun belum lagi diberikan syariat apa-apa, tapi pandangan Rasulullah ni sudah dijaga oleh Allah SWT daripada fitrah. Jadi fitrah Rasulullah SAW merasakan tidak logik sembah berhala. Itu semua dah ada sebelum dilantik menjadi Nabi. Walaupun baginda
dibesarkan dalam persekitaran masyarakat yang sudah terpesong. Maksud walaupun fitrah masyarakat pada masa itu dah terpesong. Macam kita hari ni lah, fitrah kita pada hari ni, kita tak boleh terima sangat. Sebab kita kata, oh, manusia memang macam tu. Tak boleh kata memang macam tu dah tak tepat dah. Sebab ada banyak perubahan dalam fitrah manusia yang tidak bertepatan dengan fitrah yang sepatutnya. Macam sekarang orang kata, oh, ni hak asasi manusia lah kalau dia nak kahwin sesama jenis pun. Dia rasa itu hak asasi manusia. Dia rasa itu fitrah dia. Sedangkan tak kena dengan fitrah yang sepatutnya. Jadi banyaklah yang rosak. Sama juga dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang rosak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rosak. Dia punya fitrah itu tak rosak. Bagi baginda, hubungan kekeluargaan bukanlah satu penghalang bagi seseorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita jangan rasa macam fitrah orang rosak. Dia kata kalau kita bersama dengan keluarga hilang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kena hilangkan perasaan kepada manusia. Tak boleh, tak betul macam tu. Itu bukan Islam. Berbeza dengan setengah ajaran agama yang menganggap hubungan perkahwinan di antara lelaki dan wanita adalah satu yang tidak suci. Tengok, ada setengah-setengah agama kalau kahwin tu tak boleh, tak suci. Sebab tu orang agama dia tak kahwin. Lalu mereka mengharamkan orang-orang yang ingin mengabdikan diri kepada Tuhan seperti golongan padri, rahib, sami dan sebagainya daripada berkahwin dan juga beranak-anak. Tak ada anak, tak ada kahwin. Lepas tu bila ada masalah-masalah gejala seksual yang berlaku dalam kalangan dia punya ahli-ahli agama dia tak boleh nak salahkan dia, tak nak mengakulah kesalahan dia. Sedangkan dalam Islam kita tidak begitu. Fitrah kita dikena dengan fitrah manusia. Al-Quran adalah kebenaran yang ke-38. Kebenaran yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kedatangan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran. Kerana sebelum Nabi SAW diturunkan wahyu pertama dalam bentuk wahyu Al-Quran, bagi dia sudah pun menerima kebenaran-kebenaran dalam bentuk lain, terutamanya mimpi-mimpi. Jadi kan dalam hadis yang sama sebut, awal-awalnya bermulalah Nabi ini dia nampak dalam mimpi yang benar. Tapi bila disebut perkataan Al-Haq ataupun kebenaran, itu Al-Quran lah. Setengah ulama berpendapat apa yang dimaksudkan dengan kebenaran adalah utusan kebenaran, iaitu Jibril. Jadi ada kata Jibril dinamakan Al-Haq sebab dia membawa kebenaran. Ataupun isi Al-Quran itu sendiri dinamakan kebenaran. Jadi Al-Quran itulah kebenaran. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada hari Isnin dalam bulan Ramadan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Jadi inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama kata Isnin dalam bulan Ramadan. Walaupun masih ada lagi pendapat-pendapat lain yang dikemukakan. Imam Zakaria Yahya bin Yusuf Asy-Syarh As-Sarsari di dalam qasidah Nuniyahnya. Wa atat alaihi arba'una fa asyraqat syamsun nubuwati minhu fi ramadhani. Jadi ini dalam syair dia lah. Ketika bagi dia berumur 40 tahun, memancarlah sinar matahari kenabian. Maksudnya sinar kenabian. Sinar kenabian daripadanya dalam bulan Ramadan. Kita tengok syarah At-Tibi ataupun Fathul Bari. Bolehlah rujuk huraian-huraian ni. Cara Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan manusia. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan kita? Macam mana? Ataupun berkomunikasi dengan kita. Cara sebelum ini telah dibincangkan bahawa cara Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan hamba-hambanya melalui 3 cara. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam firman-Nya dalam ayat di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Tidak mungkin bagi seseorang manusia Allah berkata-kata dengannya kepada dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Iaitu diberi ilham ataupun mimpi, atau dari belakang tabir dengan mendengar sahaja kalam ilahi tanpa melihatnya, atau dengan mengutus utusan iaitu malaikat. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia Allah Maha tinggi lagi Maha bijaksana. Surah Asy-Syura ayat 51. Kesepakatan para ulama tentang wahyu Al-Quran hanya diturunkan dengan perantaraan Jibril. Jadi ulama sepakat bahawa kalau sebut Quran, wahyu Al-Quran hanya diturunkan melalui Jibril AS. Para ulama telah sepakat mengatakan wahyu Al-Quran hanya diturunkan dengan perantaraan Jibril AS. Jadi 2 lagi saluran komunikasi Allah SWT dengan hamba-Nya yang disebutkan dalam ayat di atas, wahyu dan juga dari belakang tabir, ditafsirkan dengan wahyu dan ilham berupa hadis-hadis kepada Nabi SAW. Jadi kalau hadis, Nabi tak semestinya dapat melalui Jibril sebab hadis.
ayat ini dengan terang menolak dakwaan golongan anti hadis yang mengatakan wahyu yang turunkan oleh Allah SWT hanya berupa Al-Quran sahaja. Jadi kalau kita fikir, ayat tadi menolak golongan yang kata dia memegang kepada Quran saja. Sebab dalam Quran kata ada wahyu lain selain daripada yang Allah utuskan melalui Jibril. Jadi macam mana? Hadis tidak lebih daripada kata-kata yang berpunca dari buah fikiran Nabi SAW semata-mata. Ada juga yang kata macam tu kan. Golongan anti hadis ni dia kata, hadis ni fikiran Nabi. Jadi kenapa kita nak ikut fikiran manusia? Dia kata macam. Ayat berikut dengan jelas menolak pandangan mereka itu. Antaranya ayat yang lain. Dalam surah An-Najmi ayat 3 dan juga 4. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak mengucapkan, menatikkan, melafazkan apa sahaja perkataan yang keluar, dituturkan daripada mulut Nabi ini, tidaklah dikeluar disebabkan hawa nafsu Nabi, tapi semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Surah An-Najmi ayat 3 dan juga ayat 4. Apa maksud perintah Allah SWT kepada Nabi SAW suruh membaca? Bila Allah SWT turunkan ayat, Iqra', Jibril pun ulang suruhan tu kepada Nabi, Iqra', suruh membaca. Apa maksudnya? Bila suruh baca tu apa maksudnya? Berdasarkan andaian-andaian berbagai, di sana terdapat pelbagai tafsiran ulama. Jadi kita tengok apa huraian tafsiran ulama ni tentang perintah Jibril AS supaya Nabi SAW membaca. Antara lainnya ialah yang pertama, jadi apa maksud Jibril suruh Iqra'? Apa maksud Jibril suruh baca? Bacalah. Yang pertama, Jibril AS telah mengemukakan suatu objek dalam bentuk tulisan agar Nabi SAW membacanya. Andaian ini berdasarkan kepada arhan membaca tersebut. Ini kerana jika Jibril tidak mengemukakan sebarang tulisan, apa ertinya dia kata? Nabi kata, saya tak pandai baca. Jadi kenapa Nabi SAW kata saya tak pandai baca? Kalau tak ada tulisan apa-apa pun depan dia, dia kata, mungkin Nabi akan tanya, apa benda nak baca apa? Kan? Sekiranya Jibril telah mengemukakan dalam bentuk sebutan yang dituturkan terlebih dahulu, sama ada dalam pertemuan itu atau pertemuan sebelum itu, jika diandaikan telah pun berlaku. Maksudnya kalau Jibril dia cuma cakap saja dan dia cuma ulang, ataupun sebelum tu lagi Jibril pernah sampaikan satu benda dan disuruh baca balik, dan itulah yang disuruh oleh Jibril untuk membacanya, sudah tentu Nabi SAW mampu mengikut sebutannya. Sebab apa? Sebab Nabi bukannya tak pandai bercakap. Sebab Nabi SAW adalah Arab yang fasih lidahnya. Kuat ingatannya juga. Jawapan baginda pada ketika itu sepatutnya bunyi, saya tak boleh nak sebut ataupun saya tak ingat atau sebagainya. Bukan saya tak pandai baca. Kan? Okey, itu pendapat pertama. Yang kedua, arahan membaca di sini hanyalah untuk menarik perhatian Nabi SAW. Ianya bolehlah diibaratkan seperti seorang guru tadika yang mengarahkan murid-muridnya supaya membaca sebaik sahaja dia masuk dalam kelas. Sedangkan murid-muridnya masih belum membaca. Arahan membaca tersebut adalah meminta murid-muridnya menumpukan perhatian kepada bacaan yang diajarkan sejurus selepas itu. Jadi dia masuk disebut, okey semua baca. Walaupun belum lagi. Belum ajar baca lagi. Dia tengah ajar nak baca macam mana. Guru tadika datang, dia tengah nak ajar macam mana nak baca. Tapi dia dah sebut dah. Kata, okey baca. Okey baca. Selain daripada dua pendapat di atas, terdapat pelbagai lagi pendapat mengenainya. Namun pendapat yang paling baik bagi penulis ialah Jibril AS memang telah mengemukakan sesuatu dalam bentuk tulisan. Jadi ini penulis iaitu Maulana Asri, dia rasa pendapat yang paling kuat ataupun yang paling tepat, yang paling betul adalah yang Jibril sebenarnya dibawa ada benda yang tertulis dan disuruh Nabi SAW baca. Menurut sebuah hadis, ia tertulis di atas sehelai kain sutra. Malangnya hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk menyokong pendapat kerana statusnya hadis yang dhaif. Bagi penulis, walaupun hadis itu lemah, namun ia tidaklah terlalu lemah hingga tidak boleh dihiraukan langsung. Jadi kalau dia lemah pun, dia bukanlah lemah sampai kita tak boleh tengok langsung, tak boleh pandang langsung hadis itu. Sebab mesti dia ada asas. Apa asas dia? Mesti benda itu betul-betul berlaku. Sebabnya ialah hadis ketiga ini boleh dijadikan sebagai asas. Inilah asas. Okey. Kita sambung balik. Bila Jibril kata, bacalah, saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu memegang, lalu menekan aku sehingga habis daya aku. Kemudian, jadi kita baca lagi dalam hadis sebut macam tu. Saya tidak pandai membaca. Apa maksud dia? Adakah Nabi SAW tidak pandai membaca dan menulis hingga ke akhir hayat? Menurut pendapat ulama yang mengatakan Nabi SAW sememangnya telah dikemukakan sesuatu dalam bentuk tulisan oleh Jibril, kemudian maka kemampuan Nabi SAW menyebutnya selepas itu adalah kerana kebolehan Nabi SAW membaca. Persoalannya, adakah Nabi SAW sebenarnya seorang yang tidak boleh membaca dan menulis sepanjang hayat Nabi?
Atau dalam istilah yang lebih kasar, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam seorang buta huruf? Kita sebut kata buta huruf kan, hingga ke akhir hayat. Adakah sifat tidak boleh membaca dan menulis, kebuta hurufan itu merupakan satu kelebihan atau kekurangan? Terutamanya di sisi anda yang hidup di zaman moden, terkenal dengan zaman ilmu, tentu sekali semua ilmu ni berdasarkan pembacaan dan penulisan. Kita sekarang ni zaman ilmu, jadi siapa yang buta huruf tu, adakah dia satu kelebihan ataupun dia satu kekurangan? Kita sekarang ni zaman tu, zaman ilmu kan. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap arahan Jibril dalam hadis telah ditanggapi para ulama dengan pelbagai tanggapan. Antaranya ialah, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak boleh membaca sampai ke akhir hayat. Apa yang Nabi baca di kala itu tidak lebih daripada mengikut sebutan. Jadi bila sebut baca, tak semestinya maksud dia baca. Tapi maksud baca di situ adalah ulang sebutan, ikut sebutan yang disebut Jibril sahaja. Pendapat ini merupakan pegangan kebanyakan ulama dan diterima umum oleh masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam umumnya menerima Nabi ini buta huruf sampai ke akhir hayat. Yang disebut Nabi baca ni adalah Nabi ulang sebutan sahaja. Alasan mereka adalah dua ayat yang berikut. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Muhammad, tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Quran. Dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Andainya engkau dahulu pandai membaca dan menulis, nescaya ragulah tentang kebenaran orang-orang yang mengingkarimu. Jadi ayat ni Allah SWT kata Nabi ni tak pernah baca menulis. Kalau Nabi pernah membaca menulis, tentulah orang akan ragu-ragu tentang Al-Quran ni, sebab orang kata ni mesti daripada hasil pembacaan Nabi. Ini di surah Al-Ankabut ayat 48. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ayat ni panjang ni. Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi. Perkataan ummi tu kan, selalu kita terjemahkan buta huruf. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan juga Injil. Nama Nabi Muhammad, kata Muhammad tu memang ada tertulis dalam Taurat dan juga Injil. Yang ada di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, baik, dan melarang mereka mengerjakan perkara-perkara yang mungkar, keji, dan menghalalkan bagi mereka perkara yang baik, mengharamkan mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Jadi sebelum ni ada beban-beban daripada ajaran-ajaran syariat terdahulu ni, ada yang berat. Nabi SAW membuang beban-beban tu. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya, beruntung. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, iaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada kamu semua kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Jadi perkataan dia lagi sekali, ummi, yang beriman kepada Allah, kepada kalimat-kalimatnya, iaitu kepada kitab-kitabnya, dan ikutlah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Surah Al-A'raf 2 ayat, ayat 157 dan juga 158. Okay, ini pendapat pertama lah yang paling diterima oleh masyarakat umum Islam. Pendapat kedua, Nabi SAW pada peringkat awalnya memang tidak boleh membaca dan menulis. Tapi kemudiannya baginda diberi kebolehan membaca dan menulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala serentak ataupun seiring dengan kebolehan baginda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama
diterimanya dari Jibril alaihissalam. Kebolehan dan kemampuan membaca dan menulis ini diperolehi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat setelah melalui proses tekanan Jibril sebanyak 3 kali sebelum itu. Jadi malaikat bila dia tekan Nabi, dia peluk Nabi kuat-kuat tu, dia tekan belakang Nabi tu, Nabi mula dapat kemampuan untuk membaca. Antara tokoh utama hadis yang berpegang sebegini adalah Abu Dzar Al-Hirawi, Abu Walid Al-Baji, iaitu pengarang Al-Muntaqa Syarh Muwatta Imam Malik, Abu Al-Fath An-Naisaburi dan juga lain-lain. Jadi bukanlah pendapat yang tak ada orang langsung kata, ada je. Iaitu ini nama-nama. Menurut Maulana Muhammad Taqi Uthmani dalam Takmilah Fathul Mulhim, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga cenderung kepada pendapat ni. Jadi bila Maulana Taqi Uthmani dia baca syarah Sahih Bukhari, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar ni seolah-olahnya cenderung kepada pendapat ni. Jadi kalau kita buka dalam Fathul Bari, bab ni sendiri pun, adakah Nabi ni dia seorang yang buta huruf, memang nampak macam Hafiz Ibn Hajar cenderung kepada pendapat yang kata Nabi dia boleh baca kemudian. Antara tokoh utama hadis, ulama hadis di India dan juga Pakistan yang sependapat dengan mereka ialah Maulana Abdul Latif Rahmani, Al-Alamah Tamanna Imadi, Maulana Habibur Rahman Al-Kandahlawi dan lain-lain. Maulana Abdul Latif Rahmani dan juga Al-Alamah Tamanna Imadi bahkan telah menulis buku khusus untuk membicarakan topik adakah Nabi buta huruf. Jadi ada buku khusus. Ironinya, pendapat golongan kedua ini berdasarkan ayat yang ke-48 surah Al-Ankabut yang digunakan oleh golongan pertama bagi hujah mereka. Sebab bila ayat tersebut, wama kunta, kamu tidaklah sebelum ini. Macam tu kan. Bagi penulis, jika ayat di atas diperhatikan dengan adil, dengan saksama, dengan tenang, teliti, tidak ada bias kepada salah-satu pihak, bukankah perkataan sebelumnya, wama kunta, tidak sebelumnya, berarti sebelum turun Quran. Dan sebelum turun wahyu, wama kunta tatlu, sebelum turunnya Quran, kamu tak pernah baca. Macam tu ayatnya kan. Bukankah maksud tersembunyi di sebaliknya menegaskan bahawa ketidakmampuan Nabi SAW membaca dan menulis adalah sebelum turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Maka mafhum mukhalif dia, maksudnya pengertian di sebalik sesuatu kenyataan, itu disebut mafhum mukhalif. Syarat sebut, kalau kita faham, itu yang kita faham, itu panggil mafhum zahir dia, ataupun mantuq. Tapi kalau yang kita faham di sebaliknya, itu dia panggil mafhum mukhalif. Ataupun faham terbalik. Adalah selepas turun wahyu, keadaan pengetahuan Nabi SAW termasuklah kemampuan membaca dan menulis tidak lagi seperti sebelumnya. Golongan pertama tidak dapat menerima pemahaman golongan kedua kerana mereka berpendapat, kalau kita terima Nabi boleh membaca dan menulis, ia akan menimbulkan keraguan dan membuka ruang kepada para pengkritik untuk menuduh Al-Quran sebagai karangan bagi dia sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi golongan pertama tak boleh terimalah pendapat ni sebab dia kalau kita buka pintu kata Nabi boleh baca boleh menulis, jadi ramailah orang yang akan mempertikaikan Al-Quran kerana dia kata Nabi pernah baca daripada kitab-kitab lain ataupun dia belajar daripada kitab-kitab yang lain. Itu sebabnya Allah pun menutupkan ayat yang ke-48 tadi tu surah Al-Ankabut tu dengan kata idzal lartabal muttilun. Kalau macam tu, kalau Nabi pandai baca dan menulis, nescaya ragulah tentang kebenarannya orang-orang yang mengingkari Nabi. Andaian golongan pertama ini ditolak. Tapi golongan kedua pula jawab balik. Golongan kedua jawab balik dengan mengatakan bahawa kebimbangan terhadap andaian Nabi SAW mengarang sendiri Al-Quran dan mengasaskan ajarannya di atas pengetahuan hasil bacaannya adalah berdasarkan kemampuan membaca dan menulis sebelum Nabi mengisytiharkan diri sebagai Rasul. Jadi sebelum Nabi mengisytiharkan diri sebagai Rasul tu, tidak dikenali Nabi ini sebagai pandai baca, pandai tulis. Jadi sebelum tu, jadi orang tak boleh nak dakwa Nabi pernah belajar. Sebab orang tengok Nabi pergi mana, orang tahu Nabi berguru dengan siapa, jumpa siapa. Semua mereka tahu bahawa Nabi SAW sebelum mendakwa sebagai Rasul tidak tahu membaca dan menulis. Ayat 48 dari surah Al-Ankabut sebenarnya mengisytiharkan anugerah Allah kepada Nabi-Nya. Jadi ayat 48 ni sebagai satu pengisytiharan. Maksudnya kalau kita terjemahkan, kita kata, sebelum ni kamu tak tahu tulis, sekarang ni Allah dah bagi kamu pandai membaca. Macam tu. Kepada Nabi-Nya sebaik sahaja baginda SAW menerima wahyu pertama yang tersebut dalam hadis yang sedang kita bicarakan sekarang. Anugerah itu antaranya ialah kemampuan membaca dan menulis. Jadi ayat tu kalau kita baca Al-Ankabut tu, kita akan nampaklah beberapa perkara yang menjadi anugerah Allah kepada Nabi, Allah ulang-ulang sebut. Jadi kebimbangan tentang keraguan orang-orang kafir sudah tidak timbul lagi. Kerana kepandaian tersebut hanya lahir setelah Nabi dilantik menjadi Rasul.
Kemampuan Nabi SAW sebaliknya lebih menimbulkan kehairanan dan lebih mengkagumkan mereka. Jadi ini satu kelebihan. Bila Nabi tiba-tiba pandai baca, jadi satu kekaguman dan keheranan kepada golongan-golongan yang menolak Nabi. Di samping itu, kalaulah firman Allah SWT diturunkan dengan tujuan membuktikan kebutahurufan Nabi SAW sehingga ke akhir ayat, tentu sudah memadai ayat 48 surah Al-Kabut itu tanpa firmannya min qablihi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Kamu tak pernah baca sebelumnya. Adalah kunta tu fi'il madhi kan. Ataupun kita kata naqis lah, fi'il madhi naqis ni. Kerana yang madhi. Lepas tu perkataan min qablihi. Kenapa Allah nak sebut min qablihi sebelumnya kan? Kalau min qablihi ni maksudnya tak ada erti, tak ada faedah disebutkan macam tu. Tak betul. Al-Quran tidak ada perkataan mahupun huruf yang terlebih. Semua huruf tu ada maksud dia, semua perkataan tu ada tujuan dia, Allah SWT sebut. Okey, jadi kalau macam tu, apa maksud perkataan ummi? Jadi Nabi ni kan seorang ummi. Ummi ni maksud apa? Manakala perkataan ummi dalam ayat 157-58 dan surah Al-A'raf difahami golongan pertama sebagai tidak tahu membaca dan menulis dengan bahasa atau buta huruf lah. Kalau bahasa kasarnya buta huruf. Padahal perkataan ummi tidak hanya membawa satu maksud saja. Dia ada maksud-maksud lain juga. Perkataan ummi dalam bahasa Arab pun. Erti yang tepat untuk perkataan ummi ialah penduduk Ummul Qura, iaitu ibu negeri. Ummul Qura itu adalah nama kedua bagi Mekah. Mekah ni nama lain dia atau gelaran dia ialah Ummul Qura. Ibu kepada negeri-negeri ataupun kampung-kampung yang lain, semua ni ibu dia adalah Mekah. Ibu negeri. Kita pun sebut ibu negeri kan. Jadi maksud Nabi yang ummi adalah Nabi yang datang daripada Ummul Qura. Nisbah kepada Ummul Qura jadi ummi. Nisbah kepada Ummul Qura, ummi. Macam kalau orang tu orang Malaysia, Malaysia, nisbah kepada Malaysia jadi Malizi. Sama juga bila dia ni orang Ummul Qura, dia punya nisbah jadi ummi. Kerana penduduk kota Mekah juga disebut sebagai ummiyin. Dipanggil golongan ummiyin. Erti inilah sepatutnya diguna pakai di sini. Jadi orang Mekah, bukan semua orang buta huruf kot. Kenapa sebut golongan-golongan ummiyin? Golongan ummiyin di sini maksudnya orang-orang Mekah lah, sebab dia adalah orang Ummul Qura. Ini kerana penduduk kota Mekah disebut ummiyin, sepatutnya kita guna macam tu kepada Nabi sendiri. Kalau golongan Mekah kita boleh terima kata ummiyin itu maksudnya penduduk Ummul Qura. Nabi pun sama, ummi maksudnya penduduk Ummul Qura. Lantaran ayat tersebut merupakan pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi SAW. Ketidakmampuan membaca dan menulis ataupun kebutahurufan dianggap semua pihak sebagai satu kekurangan. Kalau kita sekarang lah, kalau saya cakap, saya ada anak tapi anak saya itu buta huruf, dia satu kelebihan ke kekurangan? Semua pihak akan kata satu kekurangan. Kalau kata anak ni tak boleh baca lagi lah, dah umur 5 tahun, tak boleh baca lagi, kita pun rasa itu satu kekurangan, kita bimbang. Anak ni dah umur 10 tahun, tak pandai baca lagi, kita pun rasa bimbang. Anak nak masuk sekolah rendah, kan kita rasa bimbang, kita rasa satu kekurangan. Ia sama sekali tidak melambangkan ketamadunan. Tak tunjuk tamadun kalau macam tu. Seorang ataupun satu bangsa. Maka apa artinya menyebutkan kekurangan di celah-celah kata pujian dan sanjungan? Kalau ayat tersebut merupakan pujian kepada Nabi, maka perkataan ummi seharusnya membawa maksud yang istimewa. Atau ia mengandungi erti yang baik, bukan erti yang buruk dan keji. Justru buta huruf bukan maksud yang tepat di sini. Sebenarnya kota Mekah adalah sebuah bandar yang menjadi kebanggaan penghuni-penghuninya. Jadi orang-orang Mekah memang banggalah dia ni orang Mekah. Bila dia sebut ummi ni maksudnya orang Mekah, banggalah dia. Mereka sebenarnya berbangga. Seringkali apabila ditanya tempat asal mereka, mereka menjawab dengan merasa bangga, kata saya ummi. Maksudnya saya orang Ummul Qura ataupun saya orang Mekah. Tidak bermaksud sama sekali mereka dia berbangga dengan berkata saya ummi, maksudnya saya buta huruf. Okay, itu maksud ummi. Habis cerita pasal ummi. Benarkah? Tapi boleh jadi tak kalau kita kata buta huruf Nabi lain, dia satu kelebihan. Sebab orang buta huruf kalau dia pandai ataupun dia menyampaikan satu Al-Quran yang penuh dengan sastra, penuh dengan gaya bahasa Arab yang tepat, penuh dengan nahu yang tepat, penuh dengan sistem bahasa Arab yang penuh syair-syair yang sedap bunyinya. Dia bukan syair tapi dia sedap bunyi dia kan. Bukankah satu kelebihan? Ini soalan juga kan. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau katakan orang tu dia ni tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi dia boleh bercakap dengan bahasa yang sangat cantik, gaya bahasa yang indah. Bukankah satu kelebihan? Golongan pertama menghujahkan bahawa buta huruf bukan satu kekurangan. Dia kata bukan satu kekurangan. Sebenarnya satu kelebihan dan juga mukjizat. Kerana walaupun tak boleh baca dan menulis,
Walaupun sepatah kata pun, tetapi dia telah membawa ajaran yang mengandungi wacana cukup istimewa dan sempurna. Al-Quran tu sendiri cukup cantik. Jadi golongan pertama jawab balik. Golongan kedua tidak pernah menafikan realiti keistimewaan dan kesempurnaan wacana. Maksudnya golongan kedua yang kata Nabi boleh baca selepas daripada diterima wahyu tu, dia tak nafi Al-Quran tu cantik, indah bahasanya kan. Gaya bahasanya semua tu cantik. Cuma menurut mereka, kemampuan membaca dan menulis Nabi SAW hanya hadir selepas baginda menerima wahyu pertama. Cuma dia kata selepas Nabi dapat wahyu pertama, dia boleh baca. Keistimewaan wacana yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak ada kena-mengenanya dengan sifat buta huruf. Maksudnya apa? Al-Quran cantik bahasa ke tak cantik bahasa ke? Apa kena-mengenanya dengan kalau kita kata Nabi pandai baca ataupun Nabi pandai tulis? Al-Quran tu cantik-cantik lah. Bahasa Al-Quran datang daripada Allah Ta'ala memang cantik. Lepas tu Nabi pandai baca lah. Itu satu benda yang lain. Kita kata golongan kedua. Kerana di sepanjang sejarah umat ini, tidak ada seorang pun celik huruf yang mampu mengelupakan wacana seperti itu. Sebab apa? Sebab golongan kedua kata, kalau pandai baca dan boleh bawa seperti Quran, hebatlah dia. Tapi sedangkan orang yang pandai baca pun tak boleh bawa. Jadi apa salahnya kalau kita kata Nabi pandai baca? Sebab Nabi pandai baca dan boleh bawa wacana yang cantik macam ni, menunjuk kata memang bukan sebab Nabi boleh baca. Sebab orang pandai baca ramai dalam masyarakat Arab tu. Boleh faham? Golongan kedua kata macam tu. Ataupun pendapat ulama-ulama kedua, dia kata macam tu. Dia kata, orang yang pandai baca pun bukan boleh bawa apa yang Nabi SAW bawa. Jadi bila Nabi boleh bawa, menunjukkan kata dia bukan sebab dia pandai baca. Sebab orang yang pandai baca ramai, semua tak boleh buat benda yang sama. Dia tetap mukjizat juga. Sama ada Nabi buta huruf ke celik huruf, tak kira. Hujah mereka diperkukuhkan lagi dalil Al-Quran, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadzalika auhayna, maksudnya begitulah, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran sebagai roh yang menghidupkan hati yang mati dengan perintah kami. Engkau dulu tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab, iaitu Al-Quran, dan tidak mengetahui apakah iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Ayat ini jelas menunjukkan satu ketika dulu Nabi SAW memang tidak tahu kitab sama ada Al-Quran ke kitab lain ke, dia tak tahu apa. Kerana pada ketika itu Nabi SAW memang tidak pandai membaca dan wahyu berupa Al-Quran juga belum diterima. Tetapi bukankah selepas ayat itu mengaitkan dengan perkataan dulu, sama juga tadi bila sebut dulu. Wa ma kunta, dulu kamu tak tahu. Kalau begini, keadaan Nabi SAW selepas menerima wahyu pastilah berbeza dengan keadaan sebelumnya. Andai kata buta huruf satu kelebihan, maka apa sebabnya Al-Quran dan hadis menggalakkan kita membaca dan menuntut ilmu? Kalau dia satu kelebihan, maksudnya kelebihan kepada Nabi, mungkinkah ada orang, dia akan gunakan hujah yang sama untuk dia tak baca, dia tak belajar menulis. Sebab dia kata ini satu kelebihan Nabi. Jadi saya pun nak ada, ikut sunnah Nabi. Kita kan semua nak ikut sunnah Nabi. Kan? Apa maksudnya bila Nabi suruh mengajar pula? Nabi suruh belajar, Nabi suruh menuntut ilmu, Nabi suruh baca. Apa dia punya sebabnya Nabi suruh sedangkan Nabi tak buat? Cakap tidak serupa bikin ke? Apakah erti dalam wahyu pertama lagi Allah berfirman allazi 'allama bil qalam? Maksudnya mengajar dengan pen. Bukannya mengajar kosong macam saya cakap ni tak ada. Mungkin ada orang tulis, mungkin ada orang tak tulis kan. Online pula kan. Mafhumnya ialah Allah mengajar manusia dengan perantaraan baca dan menulis. Maksudnya yang kita baca pun sebenarnya ilmu Allah Ta'ala juga. Walaupun kita baca sendiri. Tapi Allah Ta'ala juga yang mengajar ilmu tu. Kenapa Nabi SAW sanggup membebaskan tawanan perang hanya dengan syarat mereka bersedia mengajar anak-anak orang Islam di Madinah membaca dan menulis. Ini dalam kisah peperangan Badar. Maksudnya kalau satu kelebihan tak boleh baca, biarlah anak-anak orang Islam tak boleh baca. Tapi kenapa Nabi bebaskan tawanan-tawanan kafir yang memerangi baginda dalam peperangan Badar hanya sebab dia boleh mengajar anak-anak orang Islam ni supaya pandai baca? Kan tak pandai baca satu kelebihan. Macam tu. Bukankah tindakan itu merupakan salah satu usaha pembasmian buta huruf dalam kalangan masyarakat Islam
adalah pelik sekali kerana dalam Al-Quran dan hadis sentiasa menggalakkan umat Islam agar membaca dan membebaskan umatnya daripada belenggu kebutahurufan. Dalam masa yang sama, Nabi umat Islam sendiri seorang yang selesa membiarkan dirinya buta huruf. Maksudnya, kalau kata Nabi ini dia memang buta huruf awalnya, selepas dah turun wahyu, selepas dah orang Islam semua ni dah berkembang dengan ada kitab Al-Quran, dengan ada surat-surat nak dihantar kepada masyarakat, Nabi selesa je biar dia tak pandai baca. Biarlah saya tak pandai baca, ni satu kelebihan. Selesa. Tak kena tu. Hadis-hadis juga membuktikan Nabi SAW tidak buta huruf. Jadi ada hadis juga. Tadi ayat Quran, sekarang ada hadis juga yang membuktikan Nabi ini tidak buta huruf. Huruf apa yang Rasulullah SAW tidak kenal? Kalau baginda Nabi SAW kata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Maksudnya apa? Siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, iaitu daripada kitab Allah, dia akan mendapat satu kebajikan, satu kebaikan. Satu kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak berkata, iaitu Nabi SAW tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Sebaliknya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis terkenal lah, orang-orang yang baca Al-Quran dapat pahala baca Quran walaupun tak faham ni, dia kata inilah hadisnya. Nabi kata alif tu satu huruf, lam pun satu huruf, mim pun satu huruf, setiap huruf dapat ganjaran pahala. Jadi Nabi boleh tahu pula alif lam mim bukan satu, alif lam mim ada tiga huruf. Nabi boleh tahu pula. Jadi menunjukkan Nabi pandai baca, dia tahu. Alif tu huruf, lam tu huruf, mim tu huruf, semua dia tahu tu huruf. Maksudnya Nabi belajar huruf juga. Dia belajar alif, ba, ta. Tak belajar huruf juga, tahu huruf-huruf ni. Dia tahu huruf-huruf yang mana huruf, yang mana bukan huruf. Yang mana perkataan. Adakah anda fikir orang yang telah menyebut huruf alif lam mim tu, dia tahu sebut je. Dia tahu sebut saja. Rupa huruf tu dia tak tahu, tak kenal langsung. Macam alif kan. Alif tu satu je, satu garis. Tak kenal lah ni apa benda garisan satu ni kan. Dia tak tahu, tapi dia tahu nama. Ada satu huruf namanya alif, tapi tak tahu lah rupa macam mana. Tak pernah tengok. Logik tak macam tu? Tak kena sangat macam tu. Kalau kita kata macam tak kena sangat. Anda seorang yang sangat naif kalau berfikiran begitu. Naif ya, berfikiran macam huruf alif tak tahu. Alif macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Tapi tahu nama dia alif. Macam mana tak tahu rupa dia? Tak pernah ada orang tunjuk langsung. Tak pernah tertengok kat mana-mana. Macam mana? Naif tu pemikiran macam tu ya. Bagaimana pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikemukakan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua kita tengok. Contoh hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-Dajjal mamsuhul 'ain, maktubun baina 'ainaihi kafirun, thumma tahajjaha. Kaf fa ra. Yaqra'uhu kullu muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Dajjal itu cacat mata dia. Ini cerita pasal Dajjal cacat mata ni adalah dalam huraian Maulana Asri ada cerita. Tertulis di antara dua matanya kafir. Kemudian baginda mengejanya. Anas kata kemudian baginda tahajjah. Nabi menghijaiyahkan huruf perkataan kafir tu dengan kaf, fa, ra. Dia tulis. Dan boleh dibaca oleh setiap orang yang Islam. Jadi kalau Nabi tak pandai langsung baca, kenapa Nabi kata kafir, lepas tu Nabi eja pula, lepas tu kata dia boleh dibaca oleh orang Islam. Tak payah eja lah kalau orang Islam boleh baca. Kalau kata orang lain yang kena baca, tak payah eja. Nabi nak tunjuk apa, nak buktikan apa. Bolehkah seorang buta huruf mengeja? Kalau kita kata kan, Nabi hafal je kot. Macam kalau kita kata, perkataan qalamun, pen kan, qalamun. Kalau orang yang tak pandai bahasa Arab, dia dengar perkataan qalamun, tak pandai bahasa Arab, dia kata qalamun. Kita pun eja kod Rumi. Dia kata Qolamun. Qalamun. Dia ada mun belakang kan. Tapi kalau orang yang pandai bahasa Arab, kan, orang yang pandai bahasa Arab, dia akan kata sebenarnya qaf lam mim. Dia tahu eja sebab dia tak ada nun belakang. Tak ada nun. Qaf lam mim nun, tak ada. Jadi kalau orang yang tak pandai bahasa ataupun tak pandai baca, tak pandai huruf-huruf ni, dia tak pernah terangkan ejaan juga. Sebab cara mengeja tak semestinya sama dengan cara sebut. Kita pun dalam bahasa Malaysia ni banyaklah ejaan-ejaan yang bacanya pelik-pelik kan. Ada kalanya bunyinya ada kalanya bunyinya kan. Ada kalanya bunyi ekor.
ekor haiwan, ekor monyet. Ada kalanya bunyi mak. Jadi hurufnya sama atau hurufnya sama i. Jadi kalau orang tak pandai baca, macam mana dia boleh terangkan pula? Eja ekor ialah E-K-O-R. Eja emak E-M-A-K. Macam mana? Jadi macam tu. Kalau orang tak tahu baca, macam mana dia boleh eja? Itu soalan dia. Jadi ini antara hadisnya lah. Kenapa Nabi SAW tidak menulis Quran sendiri? Jadi muncul persoalan lain pula. Kalau kita kata Nabi dia pandai baca, Nabi dia pandai tulis, kenapa Nabi tak tulis sendiri? Ataupun surat-surat Nabi, kenapa Nabi tak tulis sendiri surat? Kan ada hadis sebut Nabi ni ada penulis-penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan, lain-lain. Ada yang tolong tuliskan surat, Ali bin Abi Talib. Jadi muskil juga. Jadi pendapat ulama pertama, saya dah baca macam saya ni percaya dengan pendapat kedua saja kan. Pendapat ulama pertama yang terkenal, yang ramai orang percaya, iaitu Rasulullah ni butuh huruf, dibuktikan juga dengan kata Rasulullah suruh sahabat-sahabat yang tulis. Sekiranya timbul persoalan dan kemuskilan macam ni, kalau baginda pandai menulis, kenapa dia tak tulis sendiri? Bukankah Nabi melantik pula tu? Dia lantik ada orang yang tukang-tukang tulis ni. Persoalan ni sepatutnya tak timbul muskil pun. Kalau kita tengok zaman kita pun, zaman Rasulullah lagi lah kan, raja-raja dan ketua mereka pun tak tulis sendiri. Kita zaman sekarang kan, kita kata, okey, Perdana Menteri kita ni pandai menaik tak? Pandai menaik guna komputer tak? Pandai tak menaik guna komputer? Pandai tak menaik guna komputer? Kita kata, pandai. Pandai, dia sekolah dulu. Dia mesti pandai menaik. Perdana Menteri ni mesti pandai menaik kan? Okey, adakah ucapan-ucapan dia tu, dia sendiri type? Maksudnya, memanglah dia berucap kan? Kita nak jadikan dia dalam bentuk tulisan, dia sendiri ke yang type? Kan? Macam tu. Jadi, adakah dia sendiri yang type? Orang lain yang type. Kenapa orang lain type? Sebab dia tak pandai menaip ke? Kan kita tak persoalkan. Kita tak persoalkan. Buku-buku yang ada di pasaran sekarang kan? Buku-buku yang ada di pasaran sekarang ni kan? Buku-buku. Adakah semua buku tu penulis tu sendiri yang type? Dalam bentuk buku, jadikan dia, tengok dia punya apa? Tepi dia berapa, dia punya spacing dia kan? Kalau orang buat buku ni kan, tahu kan? Spacing dia, header, footer dia kan? Penulis tu sendiri ke yang kena buat? Dia ke yang buat? Kan ada orang lain? Jadi kalau dia ni orang yang hebat, biasanya orang lain lah yang buat benda tu. Kalau orang yang duduk di universiti lagi lah kan, yang tolong baca dia punya kesalahan ejaan semua ni, biasanya orang lain yang buat. Sebab apa? Dia tak pandai baca ke? Dia selalu salah eja ke? Tak, bagi orang lain. Kerja dia lain. Kerja dia sebagai seorang pensyarah. Itu contoh. Jadi soalan ni sepatutnya tak timbul kalau kita tengok kebiasaan masyarakat dan juga kebiasaan pemerintah. Raja-raja ni biasanya memang orang lain yang tulis. Okey. Soalan seterusnya, bukti daripada Al-Quran bahawa Nabi SAW juga pandai menulis. Selain itu, kalau diperhatikan, ada dua ayat yang penulis akan bawakan nanti. Nescaya anda akan percaya. Penulis ni Maulana Asri lah. Bahawa Rasulullah SAW memang telah pandai menulis selepas menerima wahyu pertama, dan baginda sendiri juga ada menulis Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat itu, orang-orang kafir juga mengetahui perkara ini. Perhatikan betul-betul dua ayat dimaksudkan. Okey, apa dia? Dua ayat Quran tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Nabi dibantu oleh kaum yang lain. Maka dengan menuduh begitu, sesungguhnya mereka telah melakukan satu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Ditulisnya dengan baik. Iktatabaha. Cerita-cerita yang orang dah sampaikan lama, Nabi tulis balik dengan cantik, dengan baik, dengan pandai. Ia direncanakan ataupun diimlakkan kepada tumla alaihi bukratan wa asila. Fahiyya tumla alaihi bukratan wa asila. Surah Al-Furqan ayat 4 dan 5. Apa dia? Bahagian yang bergaris di bawah ni berkati Al-Quran itu direncanakan ataupun dibacakan kepada Nabi supaya Nabi tulis pada waktu pagi dan petang. Boleh diterjemahkan macam ni. Dituliskannya lalu direncanakan di hadapannya pada waktu pagi dan petang. Maksud dirancanakan di hadapan pagi ni, Al-Quran diimlakkan supaya ditulis
kepada para sahabat di bawah pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang kata ni? Siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam ni? Orang-orang kafir. Orang kafir memang tak percaya Nabi. Orang kafir kata Nabi dia menyuruh sahabat-sahabat dia salin. Macam itulah lebih kurang, faham Nabi suruh sahabat-sahabat dia salin cerita-cerita ni. Jadi ataupun sahabat-sahabat dia salin dengan pengawasan Nabi. Dengan pengawasan Nabi. Kalau kata Nabi ni buta huruf dan masyarakat Arab pun sedia maklum yang Nabi ni buta huruf, dia tak cakap macam ni. Dia akan katalah Nabi ni buta huruf. Kenapa nak suruh siapa salin? Nak check apa? Macam mana nak check? Nabi tak tahu betul huruf apa. Macam tu Jadi penulis sedar kebanyakan terjemahan Al-Quran berbeza terjemahan dengan terjemahan yang dibuat penulis tadi. Jadi memanglah Maulana Asri dia tahu cara dia terjemah macam ni. Ini tak samalah dengan cara penterjemah lain. Penterjemah lain dia kata fahiyatumla alaihi bukratan wa asila, bukan maksud macam tu. Terutamanya di bahagian bergaris yang tadi tu, iaitu fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Tapi jika direnungi dengan cermat tanpa terpengaruh dengan kefahaman yang tersebar meluas, maksudnya kalau kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab, kita pandai bahasa Arab, kita faham bahasa Arab, kita tak pernah tahu pun cerita Nabi ni seorang buta huruf, kita baca ayat ni. Itu maksudnya. Kalau kita baca ayat ni, adakah kita terfikir Nabi ni buta huruf ataupun kita terfikir Nabi ni tidak buta huruf? Itu. InsyaAllah kita akan mengutamakan, kalau kita tak pernah terfikir macam tu, kita akan mengutamakan terjemahan penulis, iaitu terjemahan Maulana Asri. Ya, masing-masing terjemahan memakai kaedah. Dia nak terjemah ni, dia ada kaedah, dia tak boleh ikut suka hati terjemah. Sebab terjemahan ni satu ilmu juga. Dia adalah satu amanah ilmu juga. Dan punca sandarannya sendiri. Cuma kaedah dan sandaran manakah lebih sesuai dan lebih relevan yang dipakai di situ, itu sahaja masalah dia. Jadi bukanlah kita kata mana-mana terjemahan tu adalah diselewengkan ke apa. Tak, kita kata ada kaedah yang diikut. Jadi adakah kaedah tu tepat ke tak tepat saja. Sebagai contoh untuk perbandingan semata-mata, di bawah penulis ingin kemukakan dua terjemahan lain untuk ayat yang kelima tadi. Surah Al-Furqan ni ayat 4-5 kan, 4 dan 5. Kita tengok surah Al-Furqan yang ayat yang kelima dikemukakan tadi, terjemahan lain Terjemahan pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Pimpinan Ar-Rahman ni terkenallah di alam Melayu ni. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafalnya. Tengok dia kata, Nabi SAW cerita-cerita dongeng lama ni, ini orang kafir kata, cerita-cerita dongeng lama ni Nabi minta sahabat-sahabat tulis dan minta sahabat-sahabat bacakan balik kepada Nabi supaya Nabi hafal. Ini kata orang kafir. Jangan salah faham lah. Ini kata-kata orang kafir. Okey, ini terjemahan yang pertama, iaitu Pimpinan Ar-Rahman. Terjemahan Al-Quran terbitan Departemen Agama Indonesia, Jabatan Agama Indonesia. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang dahulu kala dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacalah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Kesimpulan dari dua terjemahan ini ialah Nabi SAW tidak menulis sendiri Al-Quran itu. Kononnya bagaimana mereka akan menuduh Rasulullah SAW menulis sendiri Al-Quran, pada mereka semua tahu. Mereka ni siapa? Orang kafir lah. Orang kafir semua tahu Nabi ni buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Baliknya baginda dikatakan telah meminta orang lain supaya menuliskan untuk diri baginda SAW. Setelah dituliskan, dibacakan di depan Nabi pada waktu pagi dan petang. Mungkin untuk tujuan semakan, hafalan, suntingan, pengubah suaian dan sebagainya. Jadi kononnya macam tu. Antara terjemahan Al-Quran yang lebih tepat terjemahannya untuk ayat 5 Furqan ni, bagi penulis, bagi Maulana Asri, bagi penulis adalah terjemahan Indonesia karangan dua orang tokoh ulama bernama H. Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin HS. Untuk perbandingan, kita tengok terjemahannya. Dan mereka berkata lagi, cerita-cerita orang purbakala itu dituliskannya, lalu dibacakan di hadapannya setiap pagi dan senja. Dituliskannya, berarti Nabi tulis, lalu dibacakan di hadapannya. Maksudnya dah Nabi tulis, orang lain bacalah di depan Nabi pada waktu pagi dan petang. Asas bagi kebanyakan terjemahan dan Al-Quran terhadap ayat kelima surah Al-Furqan. Jadi apa asas yang menyebabkan ada perbezaan sedikit ni dalam terjemahan ni? Asas kebanyakan terjemahan Al-Quran dalam hal ni adalah tiga perkara yang berikut. Okay, yang pertama, perkataan iktataba dipakai dengan maksud talab. Istaktaba. Istaktaba. Dalam bahasa Arab ni, kena faham bahasa Arab pula dah. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahulah. Bahasa Arab ni, kalau kita kata asal huruf dia ada 3 huruf, kalau ditambah dengan imbuhan ista di depan dia. Contohnya, kataba,
3 huruf, kaf, ta, ba, tambah dengan istaktaba, tambah ista di depan dia. Jadi maksudnya meminta buat ataupun menyuruh untuk orang lain tuliskan. Itu maksud istaktaba. Sama macam perkataan ihtajama ataupun iftasada. Iftasada. Maksudnya minta orang tolong bekam. Ihtajama. Sebab hajama ni asal dia punya huruf dia hajim dengan mim. Masuk bekam. Tapi ihtajama minta orang tolong bekam, tolong cocok, tolong keluarkan darah, tolong sudut. Tu dia. Penulis tidak memakai dengan maksud meminta. Iktataba ni maksudnya meminta. Sebaliknya dengan maksud kataba. Sebab kalau kita susul wazan dia, iktataba, jadi wazan dia ifta'ala. Bukan istaf'ala. Ni jenuh lah kalau siapa-siapa yang tak belajar bahasa Arab ni. Jenuh juga. Artinya dia sendiri tulis, iaitu Nabi SAW sendiri tulis. Cuma bezanya kataba dengan iktataba ialah kataba maksudnya tulis mata-mata, tapi kalau iktataba maksudnya menulis dengan cermat, menulis dengan teliti, bersungguh-sungguh. Jadi ifta'ala ni, wazan ifta'ala maksudnya buat sesuatu benda dengan bersungguh-sungguh. Sama seperti perkataan ijtazaba, iaitu dipakai dengan maksud jazaba, maksudnya tarik. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila sebut jazaba ni maksudnya tarik. Macam tarik tali kan, tarik tali, jazaba. Tarik pintu boleh kata jazaba juga kan. Tarik baju boleh kata jazaba juga. Tapi kalau kata ijtazaba maksudnya tarik bersungguh-sungguh. Macam orang main tarik tali tu. Kalau ada perbezaan di antara keduanya, jazaba bermaksud menariklah semata-mata. Tapi ijtazaba menarik dengan lebih teliti, cermat ataupun bersungguh-sungguh. Ini kerana bina ataupun susunan huruf tu, binaan huruf tu, ifta'ala ataupun ifti'alan ni, pada semua perkataan tu adalah at-tasarruf yang bermaksud perbuatan itu dilakukan dengan baik, teliti, cermat dan bersungguh-sungguh. Fahiya tumla alaihi, selepasnya diterjemahkan dengan golongan pertama sebagai dibacakan apa yang telah ditulis tu pada waktu pagi dan petang, padahal bukan perkataan tuqra alaih, digunakan oleh Allah, tapi Allah guna perkataan tumla alaih. Perkataan ini berbunca dari perkataan imla, yang bererti dikta, diktat, rencana ataupun imla. Ni kalau orang yang belajar penulisan, dia tahulah imla, kaedah imla. Imla ni maksudnya isikan. Saya baca, orang tulis. Saya baca, orang tulis. Saya baca, orang tulis. Saya baca, orang tulis. Itu maksud imla. Tumla alaihi. Tumla alaihi. Fahiya tumla alaihi. Dan dia diisikan, diktakan ataupun diktatkan, disuruh tulis. Susah sekejap. Kita dah ada masa lagi beberapa minit ni. Tak apa, kita habiskan ni sikit. Diktat atau imla artinya menyuruh tulis apa-apa yang dibaca atau diucapkan. Jadi kalau contoh saya kata, okey, salin semua ni. Itu dipanggil imla. Dalam bahasa Arab dipanggil imla. Ia juga bererti membaca dan mengucapkan sesuatu di hadapan seorang supaya dituliskan apa yang dibaca, diucapkan itu. Jadi perkataan tumla alaihi adalah sirah majhul. Seharusnya diterjemahkan kepada cerita-cerita dongeng orang terdahulu kalanya, ada kalanya dibacakan kepadanya, iaitu kepada Nabi, atau disampaikan di hadapannya, atau direncanakan kepadanya supaya ditulisnya pagi dan petang. Ganti nama pada perkataan alaihi, hi itu diterima semua pihak kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tumla alaihi diimlakkan kepadanya. Saya terjemah imla dulu. Saya sebut imla dulu. Diterjemahkan, diimlakkan kepada Nabi. Semua orang terima perkataan kepada, selepas kepada itu Nabi atau ke atas Nabi. Alaihi. Hi itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua terima. Bab tu semua orang terima. Cuma bila sebut imla, apa maksud imla? Jadi itulah, dalam bahagian ni kita kata imla tu maksudnya orang yang baca cerita tu kepada Nabi dan Nabi salin. Macam tu tidakkah ini jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu memang pandai menulis? Ini bukan memang betul berlaku. Kan ada orang salah faham lagi sekali. Tak, ini tuduhan orang kafir yang dia kata Nabi ni ada orang baca kat dia cerita tu, ataupun orang tu cerita kat Nabi cerita dan Nabi salin cerita tu. Ini tuduhan orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, apa maksud mengimlakkan? Supaya dituliskan. Apa yang imlakkan tu? Nak imlakkan tu, apa maksud imlak tu? Imlak tu apa maksud dia? Bukan maksud tuqra alaih, bukan maksudnya dibacakan kepada dia, tapi diimlakkan kepada dia. Jadi itu yang pertama lah. Kaedah ataupun asas pertama menyebabkan terjemahan macam tu. Okey, saya rasa cukup dulu sampai ke sini untuk malam ni, insya-Allah.
Minta maaf lah saya tak buka soalan malam ni. Minta maaf sangat banyak-banyak. Saya pun tak berapa sihat tekak ni, dan juga kita pun dah panjang pula perbincangan kita pada malam ni. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukup dulu sampai ke sini. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung lagi. Rasa macam tengah semangat tapi nak macam mana, masa telah habis. InsyaAllah kita akan sambung semula. Wallahu alam. Siapa yang nak meneruskan pembacaan siri, kita di muka surat 100 daripada kitab Maulana Muhammad Asri Yusof, ataupun huraian Sahih Al-Imam Al-Bukhari daripada Maulana Muhammad Asri Yusof. Rumusan huraian daripada Maulana Muhammad Asri Yusof. Jadi kita tangguhkan dulu kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan semua. Terima kasih banyak dan minta maaf atas kekurangan dan juga kesilapan saya. Wallahu alam. Sama-sama bagi ucapkan terima kasih, saya ucapkan sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.